Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada yang saya hormati Datuk Muka Penimam, ahli musallin, mu'takifin, mu'takifat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya mula dengan satu sajak apa dia mengenai kelebihan Ramadan lah. Cuma ada sedikit mulahazah mengenai makna tu. 10 awal rahmat, 10 pertengahan maghfirah, dan 10 akhir itqun minan nar, itu merdeka daripada api neraka. Hadis panjang lah. Hadis panjang mai hadis ini, dan kalau mengikut dalam rawi hadis itu adalah hadis dhaif. Mengikut dalam hadis dhaif, dan berkata Al-Imam Albani sampai ke peringkat hadis mungkar. Sampai ke peringkat kata hadis mungkar. Cuma dalam ini dia panggil khilaf di kalangan ulama hadis lah. Ada Imam Ibn Khuzaimah, dia mai sebut dalam sahih dia. Mai duduk sebut dalam sahih dia. Sebab tu saya sengaja buat lagi makna dia ni, kerana kalaulah dhaif mengikut Imam Albani, bukan termasuk dalam bab akidah dan bukan masuk dalam bab hukum hakam. Jadi tasahul sikit. Ulama ada tasahul bab hadis dhaif ni, dan ada juga dia pasang kering. Kalau hadis dhaif tak boleh royak selalu dah. Supaya dengan hadis maudhu'. Waktu tu dia jadi sutong sikit, jadi syadid sikit. Walaupun demikian, makna hadis ni hadis yang masyhur alal alsinah, dia panggil masyhur dalam apa dia percakapan orang. Cuma kita kena tambahlah, kata hadis ni adalah hadis dhaif mengikut pendapat Syekh Imam Albani. Itu dia. Kerana rahmat ni bukan 10 awal saja. Maghfirah pun bukan 10 awal saja. Merdeka daripada api neraka bukan 10 akhir saja. Tiap-tiap pagi ni, tiap-tiap pagi dan tiap-tiap malam ni Tuhan merdeka orang yang masuk neraka dah tu, merdeka daripada api neraka. Tiap-tiap bulan Ramadan ni, tiap-tiap malam. Itu hadis sahih. Hadis sahih. Cuma jadi kalau kita nak ditanggungkan lagi, jadi hak ni untuk khusus. Khusus 10 awal ni rahmat. Khusus hak dia. Tapi bukanlah berarti kita nafi hari-hari yang lain tu tak ada rahmat. Khusus di pertengahan maghfirah. Tapi bukanlah berarti hari lain tak ada maghfirah dan sebagainya. Itu boleh ada ulama yang duduk tanggung lagu tu. Penting. Jadi hak ni tu sebagai satu panggil satu sajak dengan makna gitu ya. Kita kena tahu kata hadis ini pada keseluruhannya adalah hadis maksudnya awaluhu apa dia rahmah tu adalah hadis dhaif ya. Hadis dhaif. Kita boleh dengar sekali lagi. Itu sebagai pendahuluan lah kita pada perjumpaan kita pada petang ni. Saya itu sebagai pendahuluan untuk Ramadan, dan kita berdoa semoga pada Allah SWT semoga menjadikan Ramadan kita ini penuh bermakna. Allahumma ja'alna mimman shama wa qama ramadana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma amin. Selain daripada apa dia mengenai Ramadan ni, tajuk di antara tajuk asas yang saya ingin mai duk bentang pada pokok kita hari ini ialah mengenai perkembangan semasa, ya, perkembangan semasa bagi umat Islam di seluruh dunia ni. Jadi alhamdulillah kita puasa mari dengan sempurna, tapi masih ada lagi dan di atas dunia ini umat Islam yang kena tertindas sampai ke dipaksa tak boleh puasa. Tak boleh puasa ada lagi. Seperti mana berita tubik mai hendak di China, di Uighur, di Turkistan, ataupun Xinjiang.
Nah, Xinjiang ni Turkistan Tawan Ok. Turkistan Tawan Ok ni memang Islam dia ni bukan serupa dengan Islam tempat kita lah. Walaupun dia kecek Cina, tapi mungkin seluruh umat Islam di atas dunia ini terhutang budi dengan orang Turkistan Tawan Ok ni dan Turkistan Tawan Tok sendiri. Nah, kerana Islam telah pun berkembang di Turkistan ni. Turkistan ni maknanya duduk kawasan Rusia lah ni dan kawasan Cina. Itu dia panggil Turkistan. Nah, nagi-nagi Mawara An-Nahr. Nagi itu banyak. Nah, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, apa lagi. Jadi tan-tan saja kawasan Soviet ni. Jadi kawasan Cina ni dia panggil Xinjiang. Xinjiang ni baru ya, Cina baru main letak. Baru setelah daripada Mao Zedong mai rapah negeri itu. Sebelum pada tu dia nama Turkistan. Jadi selain masuk kawasan ini dalam sekitar tahun 92 Hijrah. Nah, korun yang pertama lagi. 92 Hijrah. Nah, jadi pok-pok sahabat tu masih ada lagi lah. Pok-pok sahabat ada lagi mari duduk di kawasan Turkistan. Turkistan saja ni negeri dia lebih luas daripada negeri Thai 3 kali ganda. 3 kali ganda. Negeri Thai ni ada 500,000 tarang kilometer, kilometer persegi. Turkistan Tawan Ok, Xinjiang ni ada 1,800,000. 1,800,000 kilometer persegi. Pada pasir dia ni lebih besar daripada negeri Thai lagi. Pada pasir dia sebanyak 600,000 kilometer persegi. Negeri Thai 500 lebih. Negeri Thai seluruh tu 500,000 kilometer persegi. Pada pasir dia 600 kilometer persegi. 600,000 kilometer persegi. Bayangkan apabila ada pasir pada pasir dan pada pasir dia terbesar nombor 2 daripada pada pasir Sahara tu lah. Nah, jadi apabila ada pada pasir seluas itu, kita bayangkan bagaimana gapo dia duduk dalam tu. Nah, apa dia duduk dalam bawah-bawah pada pasir. Nah, sudah tentu jadi dengan minyaknya, dengan gas, mah, gapo semua duduk situ belaka. Sebab itu selain daripada pada pasir, ada hutan pula dah. Hutan dia pun dekat-dekat dengan setengah negeri Thai. Ada Thalesab, Buhairah ni sebanyak 15 buhairah. Kita negeri Thai ni tak tahu, ada so gitu bunyi, ada sak Songkla, kot lain tak tahu. Jadi tempat dia tu ada 15. Nah, apa dia? Maaf, ada 5 Thalesab. Sungai besar-besar tu, tu banyak. Jadi kalau kita tengok gambar keindahan, kecantikan di Turkistan Tawan Ok ni memang syurga Allah pula lah. Comel dengan air terjun, air hijau, air macam-macam comel. Nah, tempat tumbuh segala jenis ekonomi itu Cina ni segala apa dia negeri Cina sebuah ni mari duduk tupai ekonomi dan hasil galian daripada Turkistan ni lah. Kalau tak ada hak ni Cina jadi lapar. Sebab tu Cina lalah mana pun dia kena telah hak ni, dia tak lepas sampai ke hari ni. Lepas tu buat tipu ayat kata bui gapo dia panggil kuasa otonomi. Nah, tu otonomi pokrong ton eng. Bohong belakon. Pokrong ton eng lagu mana sampai ke hari ni? Poso pun tak boleh. Dan kezaliman komunis terutama di masa Mao Zedong, jangka kata Mao Zedong ni bunuh rakyat Cina semuanya sebanyak 70 juta orang. Ini mengikut jangka. Mao Zedong bunuh dalam masa pemerintahan dia 30 tahun lebih tu hampir 70 juta lebih orang. Dan kebanyakan 70 juta ni bukan hak lain, umat Islam di Turkistan ni lah jadi mangsa sekali. Jadi panggil sangat hebat lah, sangat hebat. Berapa mari. Itu yang pertama nah. Lepas tu Turkistan hak
tawan tok nu, Turkistan Rusia nu, Soviet Rusia nu, Masya Allah, hak ni 5 negeri tapi boleh merdeka dah. Dah boleh merdeka setelah mana sahabat Soviet jatuh baru ni. Jadi dia boleh merdeka 5 negeri ni, alhamdulillah. Jadi di sini lahirnya ulama terkemuka di dunia Islam. Sama ada bidang tafsirnya, bidang hadisnya, fiqh, lugah, tauhid apa semua, mari duduk sini belaka. Kalau kita duduk sebut kata Imam Bukhari, siapa kata tak kenal Imam Bukhari? Ni dia tempat anak cucu Imam Bukhari ni Turkistan. Nah, An-Nasai, Zamakhsyari, Khwarizmi ni pakar di sudut kanitsat, nak kanitsat. Duduk situ belaka, segala jenis-jenis ulama ilmu, nah, mari duduk situ. Dia pergi duduk beripung di masa dulu, dia duduk beripung di Baghdad, dia duduk beripung di Turkistan, lepas tu dia pergi duduk di Cortubi, tak itu, Cordoba, Spanyol lah ni. Nah, itu dia panggil gedung-gedung ilmu, selain daripada Azhar, selain daripada Mesir dan sebagainya. Jadi 3-4 negeri ni, situlah merupakan gedung-gedung ilmu. Tak serupa dengan Mekah. Nah, orang Mekah, orang Madinah ni tak ada tubik mana, tak ada tubik. Itu sebagai mukjizat al-Islam. Mukjizat lagu mana? Apa dia timur di Arab. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Nah, tu dia, tapi kacak Arab lah. Orang buat nahwu bukan Arab. Masya-Allah, si Bawah, Imam Malik di Qurtubi, apa dia? Nah, tu dia. Jadi Alfiyah tu kita duduk ngapa kalamuna tu, bukan orang Arab. Nah, jadi orang apa dia? Qurtubi, orang Spanyol. Nah, supaya dengan bidang-bidang lain. Nah, Imam Abu Hanifah sendiri orang Kabul. Itu orang Kabul. Jadi itu ulama-ulama yang terkemuka. Imam Ahmad sendiri orang Kabul. Nah, Imam Mazhab Pak ni kalau Arab kan Imam Syafi'i lah hak serak. Nah, Quraisy, dia orang daripada Quraisy, Imam Syafi'i. Hak lain pada tu tak ada. Tu dia panggil mukjizat al-Islam itu sendiri. Nah, tapi saya sekalinya learning dikongkong oleh dimakai ditelai oleh orang panggil Cina. So lepas tu hak balik sebelah nu kena ke apa dia Rusia. Payami kau dengan gapo dia panggil mangkon, mai duduk makan. Sebab tu dia morning pergi dunia yang pertama, pergi dunia yang kedua dia mau tak ada gaduh nak pergi kok luar, nak pergi meretah di Palestin ke, nak pergi meretah ke Malaysia ke Indonesia. Dia morning tak gaduh. Jadi makan hak depan rumah. Makan hak depan, telai hak depan rumah. Dia tak nak pergi jauh. Dia tak nak pergi di Jazair, dia tak pergi di Mesir, Libya, dia tak pergi dia mana ni. 2 negeri ni. Nah, tak ada Rusia gitu duduk ambil kok Cuba kok anu tak ada. Nah, apa dia Cuba tak apa sama dia. Hak negeri Islam. Negeri Islam tu utamanya di Afrika, di Sudan misalnya. Rusia tak ada pergi, Cina tak pergi. Karena apa? Karena makan hak depan rumah pun tak tahu nak jaga lagu mana ni. Luas sungguh. Nah, jadi Turkistan Taman Ok saja tu lebih luas, lebih besar daripada negeri Thai, 3 kali ganda, tak kira. Nak buat lagu mana, makan tak. Lepas tu kaya pula dah. Tuai besar, kaya pula dah. Jadi tak siapa keluar ni tak lepas. Terus supaya juga Rusia. Rusia ni di Uzbeknya, di Tajikistannya, di gapo lagi? Turkmenistannya, gapo lagi? Tahun dia 5 saya terlupa dah. Tu. Hak ni tepat biji. Tepat hak kita duduk ngaji masa mohok masa dulu Rusia ni. Apa dia waktu bek gapo kata? Palit hak dia waktu bek usahakan lek, usahakan re, usahakan tong gapo semua. Mari di sini belaka, mari tempat negeri Islam belaka. Masya-Allah. Umat Islam ni negeri-negeri Pak Islam ni dia panggil ada telaga, tu hewi telaga. Tapi sayangnya demo timur duk demo. Timur duk demo. Telaga hak kita dah. Jadi kita nak buat lagu mana kata apa dia kita boleh timur taklah. Nah, bukan kata sekadar milik telaga saja dah. Jadi lepas-lepas dah lagu tu lah. Sampakah hari ni pun telaga minyak, telaga tu, telaga ni ada ya telaga. Demo lain mai duduk sunguk lagi. Nah, jadi demo lain. Demo ada galah. Nah, dia ada galah, kita tak ada galah. Pas nak ambil galah lagu mana? Nak pergi galah, nak pergi kahit lagu mana? Minyak-minyak dalam laut tu dengan ilmu.
dengan ilmu. Pah ilmu lagu mana? Mengapa hadis 1000 hadis pun tak boleh ambil? Bukanlah saya memperkecilkan hadis, bukan memperkecilkan Quran, tapi kita nak seimbang. Hak tu maksudnya ilmu agama dan ilmu dunia ni. Saatที่เกี่ยวข้องdengan lok ni, dia kena cari, dia kena ngaji. Tapi nak ayat kata dunia Islam pada satu ketika dia maju sungguh. Masa Utsmaniyah ni boleh buat apa saja alat senjata yang paling canggih. Kerana orang dia ngaji wityasat, ngaji kanitsat, Sepanyol ngaji wityasat, ngaji kanitsat, boleh terbang, boleh buat apa saja hal-hal wityasat. Tapi apabila timbulnya satu ketika, terutama setelah daripada Utsmaniyah ni, negeri-negeri Islam, orang-orang Islam ni dia hala satu sayap saja, iaitu mengenai bab agama. Bab agama sekarang. Bab agama dah lah agama jadi menyeluruh. Dak sepek pula dah daripada agama semua tu sepek bab ibadat tak ada. Dah lah ibadat tu nak menyeluruh sungguh. Jadi itu boleh pakar sungguh. Nah, paling kurangnya rukun 5 tu. Rukun Islam yang kelima tu. Nah, semaya, puasa, zakat. Nah, tak itu. Selain pada asyhadu la ilaha illallah. Haji tak juga. Zakat tinggal. Nah, haji lama-lama sekali bawa nak habis umur 90 95 orang kena tolak baru pergi haji. Tak itu. Tu klik mari tak ada membuahkan natijah baik. Nah, pada haji tu pergi nak lang lut. Klik mari tu jadi lut mai. Jadi darah baru untuk nak membersihkan masyarakat. Tak juga. Nah, zakat tak ada. Ada orang kita duduk kecek zakat dia supaya Malaysia paling kurangnya. Dia panggil wisma zakat atau tabung zakat ataupun tak ada lagi. Jadi tak ada. Zakat kita kecek 2 hari dalam setahun. Tak email. Tak email kecek 2 hari. Jadi tahun ni majlis rakyat kata zakat sore terus pokok 90 ko. Pakat hari belakang tu ya. Zakat tu pun zakat yang luas tu mari duduk kecek zakat terus. Zakat lain tak kecek dah. Lagu mana orang duduk menego, lagu mana orang duduk macam-macam dah. Buah kayu tak ada. Jadi zakat tu lebih tempat kita ni lebih kalau masa dulu orang buat padi. Hak ni demo cuma. Demo pandai. Nah, jaga padi demo apa semua tu ambil berapa kata surah. Nah, wi zakat. Tu dia zakat padi jadi. Padahal orang buat zakat padi orang kampung biasa, orang sesak. Jadi seolah-olahnya ni Dr. Yusof Kotawi kata ni, dia kata dia mari di ASEAN dia tengok orang bayar zakat ni orang sesak. Orang sesak wi kepada orang kaya. Jadi terbalik hikmah hak Islam. Orang Islam khud min aghniyaihim. Jadi ambil daripada orang kaya wi kepada orang sesak, tapi daripada ASEAN ni ambil ambil daripada orang sesak. Kerana orang sesak yang duduk nane, duduk dia masuk benda tu. Nah, orang kerja dalam bank, dalam apa semua, dalam air apa, tak ada hidup dalam benda. Jadi dia mana tak payah zakat. Misalnya menego ataupun ada kebun banyak-banyak tak payah zakat. Itu mengenai zakat. Semaya pun tak ada juga. Jadi satu juri saja. Nah, satu juri. Ulai duduk kaji, duduk ngaji hak tula tu lama mana kita daripada muda lagi sampai tua. Kadang-kadang duduk ulai Fatihah ni tak tahu lagu mana ulai. Betul Fatihah dan betul tahiyat misalnya. Kena betul kita nak betul Fatihah, betul tahiyat tu takut kita salah. Tapi tak kiralah kita nak belajar hak tu sampai ke cucu, sampai ke boleh cucu, sampai ke berjanggut putih pun duduk ulai kaji Fatihah dan tahiyat. Tak ada patena. Kita ngaji Fatihah banyak, tapi dalam masyarakat kita masyarakat yang paling tak reti sekali makna Fatihah. Masyarakat yang tak reti sekali nak orang panggil ambil intisari, ambil botrian, ambil pengajaran daripada bab Fatihah sendiri. Bab apa kita kena wajib baca Fatihah? Kenapa hikmat Allah Subhanahu wa taala duduk perintah surah Fatihah yang mengandungi doa-doa ihdinas siratal mustaqim.
Apa boleh mai duduk ayat gapo dia siratal mustaqim. Jalan hak benar tu lagu mana, bukan jalan gapo? Dua jalan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan hak Tuhan mereka dan bukan jalan hak Tuhan apa dia Tuhan duduk sesat dah, hak puak-puak sesat. Siapa dia Tuhan mereka? Siapa dia hak Tuhan sesat? Tuhan yang menyesat. Siapa golongan yang Allah SWT mereka di atas dunia ini? Siapa yang Allah SWT menyesatkan mereka ini? Kita semua tahu belakang dah. Dan pada hakikatnya kedudukan umat Islam sekarang dah ni tak lari daripada dua golongan ini. Kita kena kuap dengan dua golongan ini. Kita ada baca Fatihah semua 17 kali sehari, paling kurang 17 rakaat. Hak dia nak buat 100 rakaat tu, 50 rakaat tu, 50 kali ihdinas siratal mustaqim. Apa hikmah yang kita kena baca doa-doa seperti ini? Apa dia ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Adakah kita mengkaji sejarah-sejarah nabi? Pengalaman-pengalaman sejarah nabi dulu. Minan nabiyyin was-siddiqin. Siddiq, para siddiqin. Wasyuhada, wassalihin. Orang-orang salih, as-salafus salih, ulama-ulama yang dulu. Jadi pengalaman-pengalaman pejuang-pejuang dulu. Kita tak boleh nak ambil orang panggil pengajaran daripada dulu. Jadi kita orang jadi satu ummah yang kad perwasa. Tak ada ambil sejarah Nabi, tak ada ambil sejarah perjuangan Islam. Jadi kita tak ada ambil. Kita kadang-kadang kita tertipu dan orang panggil apa dia pisai berbuah sebanyak 4 kali. Bukan 2 kali saja dah. Nah, 2 kali pun tak boleh jadi dah, tapi kita sampai 4 kali. Nah, itu dia panggil apa dia sebagai pendahuluan kita dalam masalah nak bercara dunia al-Islam hari ini. Jadi alhamdulillah ikhwan wal akhwat yang saya hormati sekalian, kita kecek bab dunia Islam ni dia terlalu panjang. Terlalu panjang sangat. Tapi saya nak ringkas marinya setelah daripada Perang Dunia yang kedua. Nah, lepas ada Perang Dunia yang kedua ni 1945. Lepas pada Perang Dunia yang kedua 1945, lepas ada tu 3 tahun lahirnya negeri Israel. Tahu? Yahudi 1948. Perang Dunia yang pertama 1915, 1917 gitulah. Sampai 1917. Lepas pada Perang Dunia yang pertama 4 tahun, Daulah Islamiah hancur. Daulah Islamiah di Turki sebanyak apa dia berlaku jatuhnya Daulah Islamiah di Turki lebih kurang 1923 hancur. Jadi nak ayat kata agenda Perang Dunia yang pertama ni bukan mari duduk berkelahi, duduk balas sama demo dak. Tujuan hak sebenarnya nak peracur umat Islam. Nak peracur negeri-negeri Islam. Supaya mana duduk perang ni, mana perang hak tempat agama demo. Negeri tak ada tempat Islam berlaku. Nanti kita akan kecek. Jadi agenda ayat kata Perang Dunia. Tapi hak Allah sungguhnya, hak rugi sungguhnya hancur khilafah Islamiah 1923. Mari 1945 perang pula dunia yang kedua. Kata sama-sama demo perang tu. Sama-sama demo perang. Tapi yang sebenarnya yang ruginya dak umat Islam, kerana Yahudi boleh letak satu negeri di tengah-tengah negara Islam beratus juta orang. Letak negeri dia boleh 1948. Rakyat dia dalam sekitar masa tu 1 juta lebih ataupun sampai 2 juta gitu ya kata. Perang dengan Mesir, perang dengan Syria, perang dengan Iraq, perang dengan Lebanon, dengan apa dia Jordan, 5 butir negeri pakak mari duduk serai apa dia serai Israel pada masa tu. Akhirnya perang ni hari ya. Ni hari Allah pula Arab. Dia panggil Songkram Hokwan. Kita cuba cari Songkram Hokwan. Perang ni hari Allah seolah-olahnya dan Yahudi boleh serai masuk Palestin tu hampir 100%, 80% nya serai mari ambil.
Kita bayangkan negeri Mesir ni negeri tak tahu apa ribu tahun. Ada tentera banyak mana, ada gapo semua macam-macam negeri dia. Nah, Iraq negeri kaya negeri orang panggil negeri lama. Kalau tengok jenis muai kok bukan muai hak ni baru tubik baru jadi negeri 20 tahun baru. Hak ni negeri beribu-ribu tahun dah. Ada sekar banyak mana gapo data-data kosi mari 4 5 negeri perang dengan Israel saja Allah dalam masa ni hari. Dan Allah sungguh. Nah, Israel serai masuk ambil Palestin. Tu maknanya dalam sekitar 1948. Dunia Islam pada ketika itu dia duduk kena makan daripada kebangsaan, kena makan daripada Latik Chad, Niyom, kena makan kepada komunis. Nah, komunis mari dah tu 1990. Nah, mau cetung apa semua mari, Cina mari makan sungguh negeri Cina. Nah, Rusia pun mari duduk telai umat-umat Islam di kawasan Turkistan dan mari duduk munuh umat-umat Islam di seluruh dunia. Dalam sekitar 1990 tu, pok-pok kita boleh hadir duduk ingat. Nah, duduk anggap kata mau cetung jadi gapo tahu. Duduk tulis di dinding-dinding pondok. Nah, kelimah-kelimah kata-kata mau cetung dan kalimat. Nah, kita kena turut mau cetung kerana berjaya mengikut ekonomi. Nah, mau cetung ni beribu juta orang dia boleh meretah. Kita tak tahu kata gapo. Sebenarnya meretah gapo tak tahu. Rakyat 70 juta mati. Tu komunis. Habis cerita komunis, mari daripada sekitar 1980. 1980 ni mari Iran. Iran mari dah lah. 1979. Dia partibat 1979. Mari dengan bawa slogan Islam. Tak itu kan? Bawa Islam. Kita nak gapo semua. Saurah Islamiah, revolusi Islam, partibat Islam. Mari dengan berpakaian, berjubah molek, berjanggut molek. Orang perempuan pun siapa ke tudung. Oh, semua umat Islam pakat mujur belakang. Ni siapa dah masa dia. Pemimpin Islam mari duduk nak paling kurangnya dia halau, dia perang dengan dia kata dia nak perang dengan Amerika. Dia nak ambil kelik Baitul Maqdis daripada Yahudi, daripada Israel. Dia maki semua. Amerika cong pinat, Israel cong pinat. Amerika ke syaitan tinggi jai, Syaitanul Akbar. Daripada 1979 dia boleh berkekal sampai ke 2011 baru ni. Bawa sampai 2011 mati dia. Tak tahu cerita gapo. Umat Islam baru tahu kata sebenarnya dia nak kok lain. Ambil nama Islam tapi tidak pernah beri keuntungan sikit pun kepada Islam. Ambil nama Islam tapi dia tidak berasa kata nak musuh dengan Amerika ke nak perang dengan Yahudi. Dalam masa 30 tahun tu sekali pun tidak pernah jatuh peluru dia di Gaza ataupun di Yahudi dan sebagainya. Jadi orang pakat tahu habis, mai lakon lain pula. Wai lakon lain pula. Lakon ke apa Hizbullah. Inilah Hizbullah. Nah, Hizbullah tu pun lebih kurang pergi di Lebanon. Pergi di Lebanon pun lebih kurang 1982. Tapi dia boleh perang dengan Yahudi pada tahun 1992. Baru ni. Dalam sekitar 10 tahun lebih 14 tahun. Apa kita dah ingat. Hizbullah perang dengan Yahudi, perang dengan Israel sebanyak 2 kali dan dia benar 2 kali tu. Oh, orang pojok yang Hasan Nasrullah. Oh, ni wirak buruk, titacing. Nah, kerana dia tu pun nak perang dengan Yahudi, tapi akhirnya setelah mana berlaku revolusi Syria, semua pakat tahu. Nah, semua pakat tahu kata Hizbullah ni bukan Hizbullah. Yang sebenarnya ia adalah Hizbus Syaitan. Duk bunuh umat Islam di Suria lah ni, Hizbun ni, parti ni. Tengok nama tu dia ambil nama molek. Saurah Islamiah. Hizbullah ni bukan biasa dalam Quran. Ulaika Hizbullah. Ala inna Hizballah humul ghalibun. Tak itu ke? Ambil istilah daripada Quran mai duduk pakai. Bukan biasa. Tapi isi, tujuan dan pongan hak tu baik mari tidak menguntung sedikit pun kepada Islam. Tetapi Islam menangis, Islam ni sun sia tijing jai. Sapakah hari ini pun Islam duduk menderita merana semua dengan sebab Hizbullah.
Habis cerita Hizbullah. Pakat semua orang pakat tahu dah dah. Tahu belakang dah. Seluruh ulama Islam sedunia ini telah pun ijma' mengatakan Hizbullah sebenarnya adalah Hizbus Syaitan. Ijma' ulama. Tak ada orang yang duduk kata dan hak baik dah. Ulama sunnah lah. Sebelum pada ni kena tipu banyak ulama bang. Kena tipu. Di antaranya Dr. Yusof Qaradawi sendiri. Dia sendiri pekat Dr. Yusof Qaradawi saat ni. Orang alim sekali dalam masalah ni. Dia juga tertipu dengan Hizbullah. Tapi tahun baru ni dia mari, lepas tu dia iklan habis pada seluruh dunia melalui TV dia, melalui internet dia rakyat kata aku tertipu dengan Hizbullah. Dan sebenarnya dia adalah Hizbus Syaitan. Yusof Qaradawi yang menggelarkan Hizbus Syaitan. Dan dia pesan kepada anak cucu dia kata biarlah aku orang sunnah yang akhir sekali yang ditipu oleh Syiah. Ditipu oleh Syiah dan Hizbullah. Dia rakyat lagu tu. Dia sesat. Kemudian sekarang ni dia bertaubat dan maknanya tahu tujuan sebenar di sebalik orang panggil kecek hak tu sebenarnya apa tujuannya. Jadi apabila Saurah Islamiah habis dah, Hizbullah pun habis cerita dah, habis lakon, muk habis cerita dah. 2014 baru ni, 2014 bulan 1 Ramadan baru ni, 1 Ramadan baru ni. วันที่29 เดือน 6 baru ni tubik lakon baru, iaitu dengan nama Ad-Daulah Al-Islamiyah. Bahasa Arab dia panggil Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, ataupun Inggeris dia panggil ISIS tu lah. ISIS ataupun ISIL, tak apa juga dengan L, hak tular belakang. ISIS dia panggil S yang akhir tu dia panggil Syam. The Levant pun negeri Syam juga. Cuma The Levant dia panggil negeri orang mengikut istilah Inggeris. Dan Syam istilah Arab. Tu ya, tak ada khilaf ke apa. Mari dengan Daulah Al-Islamiyah, negeri di antara negeri Syria separuh, lepas tu separuh daripada negeri Iraq. Lebih panjang 500 kilo lebih. Kuasa dia boleh takluk tu. Maknanya lebih kurang kita negara Phuket kok ana tu 500 kilo. Nah. Lepas tu dia boleh menguasai tempat telaga-telaga minyak yang paling besar sekali sama ada di Iraq dan di Syria. Dia ambil situ. Iklan Daulah Islamiyah tidak ada hudud, memi perempuan. Tidak ada perbatasan lagi. Dah semua orang yang ada situ dalam tentera-tentera dia soyak habis pasport. Tak ada kena pakai pasport. Dan iklan menjadi Khalifatul Muslimin yang bernama Abu Bakar Al-Baghdadi, orang Baghdad. Nah, doktor. Nah, dia mengaji sampai ke peringkat doktor. Nama dia Abu Bakar Al-Baghdadi. Nama sebenarnya saya terlupa. Nah, ni orang duduk panggil Al-Baghdadi. Dia iklan jadi daulah dan iklan menjadi Amirul Mukminin. Dan dia seru kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia supaya pergi mubayaah. Nah, pergi mubayaah dengan dia. Dan dalam kawasan-kawasan yang dia boleh menguasai itu, dia paksa orang suruh mubayaah. Dan siapa tak mubayaah dihukum murtad, kemudian dibunuh. Bukan murtad saja dan bunuh, kena bunuh. Jadi daripada situ dan sebelum daripada ini lagi setahun dah. Sebab hak ni dia baru, Daesh ISIS ni dia baru setahun baru. Ulama telah kecek lama dah dalam sekitar setahun, tapi hak akhir sekalinya setelah daripada dia iklan pembentukan khalifah Islam di Syam dan di Iraq, ulama semua tu pakat mari berkecek. Sekarang lah ni mengikut daripada kajian saya tu 100 orang lebih ulama daripada Iraq sendiri, ulama daripada Syam, daripada Suria sendiri, ulama daripada Lebanon, daripada Jordan, daripada Mesir, ulama daripada Mamlakatul Arabiyah Saudiyah, Kuwait, Qatar, Khalid, semua ni 100 orang ulama lebih mengikut yang ada saya duduk kaji learning. Dan lebih daripada 10 persatuan ulama sedunia. 10 persatuan ulama sedunia. Persatuan ulama Syam, Persatuan ulama Dimashq, Persatuan ulama Aleppo, Persatuan ulama Iraq, Persatuan ulama Jordan, Urdun, Persatuan ulama Filistin,
Dan dia panggil nak wisakan daripada Saudi lebih daripada 50 orang. Nak wisakan daripada Saudi. Ulama-ulama daripada Saudi. Yang terakhirnya ialah Persatuan Sedunia Ulama Islam, Al-Ittihadul Alami li Ulama'il Muslimin, yang diketuai oleh Dr. Yusuf Qardawi. Mari buat telengkan. Semuanya mengatakan bahawa ingat, hak ni bukan hak sungguh. Ingat, hak ni adalah fajar kazib, bukan fajar sadiq. Jangan gaduh semaya subuh. Fajar kazib. Setiap kali nak naik fajar sadiq ni, dia kena ada fajar kazib. Kita kena ingat molek. Kerana, jadi apabila fajar kazib, nak ikhlas setara mana pun, nak turut sunnah setara mana pun, tak sah cerak. Kalau dia tahu kata dia semaya di luar waktu. Tak sah. Dia kena semaya daripada fajar sadiq, bukan kazib dah. Kecuali hak tak tahu, hak tu serah pada Allah lah, lepas-lepas dah. Jadi ISIS ni adalah fajar kazib. Kerana nak bentuknya daulah Islamiah bukan semudah itu. Bukan pasal jenis nak jual nasi khabu budak-budak. Bukan pasal jenis kata kena apa dia mari duduk sendiri dan dia duduk menafikan parti set habis grup-grup lain. Masya-Allah. Orang umat Islam di Iraq ni dia mau perang, dia mau mempertahankan dan dia mau boleh menghalaukan kerajaan Amerika sampai ke Amerika lari daripada 2003 perang 2 tahun tak gerak tubik lagi. Serah kepada Nur Maliki jadi pemimpin dari sekitar 2000 ni. Setelah itu umat Islam Sunni di Iraq duduk gomo pula, duduk perang dengan tentera Maliki ni, tentera Syiah. Mati-mati demo. Duduk perang ni tahun 7 tahun. Data-data 2011 timurnya ISIS 2012. Dalam sekitar setahun lebih-lebih. Timurnya ISIS ataupun Daesh. Timur dengan permasalahan. Lagu mana permasalahan? Masya Allah. Di Iraq ni dekat-dekat nak benar dah orang-orang rakyat hak nak menetai. Di Iraq ni dia banyak kabilah, banyak puak, dah hak duk menetai kerajaan, duk menetai Amerika ni banyak puak. Dan mereka ini ada prenemi buat batsung. Data-data Daesh mari ni seolah-olahnya rakyat kata ISIS ataupun Daesh ini menjadi wakil tunggal untuk nak perang dengan puak-puak Amerika. Hak lain dia ilrak habis. Setelah daripada berjaya di Iraq, dia pergi di Syria. Di Syria ni lebih kurang 2013 tahun baru ni ya. Dia pergi masuk dengan grup hak duduk perang dengan Bashar al-Assad dah. Dan ni pun dengan sebab dia semangat, masya-Allah, dengan semangat janggut sore-sore, tak itu kan. Masuk dalam jubah sendiri, dalam jubah An-Nusrah. Tapi tiba-tiba setelah daripada jubah An-Nusrah ni boleh benar situ sini, ni jubah Nusrah duduk perang dengan ISIS, dengan perang sama sendiri. Boleh tepat hak muasai dah, boleh merdeka dah, tapi setelah daripada merdeka ISIS ni mai serai semula pula. Kena duk gomo sama sendiri pula. Gapo dia ni daulah al-Islamiyah? Ini persoalan. Hak ni ulama dalam Syria sendiri, dalam Iraq sendiri. Siapa ke ulama Syria buat satu telengkan suruh tubik dalam masa 24 jam. Kalau tidak tubik, maka kita akan bertempur. Hak ni hak setahun lepas dah. Ulama duduk kecek mari setahun lepas dah. Tapi tiba-tibanya bertempur sama sendiri. Inilah hakikat sebenarnya ISIS. Yang tak tahu cerita mari di mana. Pejual-pejual hak bawah-bawah ni orang ikhlas molek. Orang ingat Quran, orang ingat hadis, tapi pemimpin ke-6 tu diterajui oleh orang yang tidak tahu kelum timai wang di al-Islam. Itu sebagai ringkas. Ulama hak fatwa mari duduk ayatnya, satunya ISIS adalah golongan pelampau, golongan takfiri, dia mengkufurkan orang, dan bukan mengkufur saja, halal darah pula dah.
Subhanallah. Segala pemimpin Islam sekarang dalam atas dunia kufur habis. Termasuk kerajaan Saudi, kerajaan Kuwait, kerajaan Mursi kufur. Nah, ada dalam YouTube ulama dia ataupun pemimpin dia dengan sarah, dengan jelas mengatakan Mursi ini orang panggil Dajjal, dia sebut dengan zalim, dengan kafir sendiri. Dia sebut dengan semudah-mudah itu. Nah, kalimah kufur ni. Siapa ke dia berdebat dengan Syekh Adnan Ar'ur. Syekh Adnan Ar'ur ni orang Syria lama, orang alim mengenai Syria. Syekh Adnan kata, aku duduk Mekah, mu duduk di London. Nah, mana lebih afdal di antara Mekah dengan London? Dia kata London lebih afdal. Bapa? Kerana London walaupun kafe tapi kafe ahli kitab. Kita boleh menikah perempuan dia dan boleh makan sembelih dia kerana dia ahli kitab. Munduk Mekah ni di bawah kerajaan kafir murtad. Bawah kerajaan kafir murtad tak boleh semaya, tak boleh sembelih, tak boleh makan sembelih, tak boleh menikah kerana kafir murtad. Ini mengkufurkan seluruh umat-umat Islam. Dan ini dia panggil satu pelampau, satu keterlaluan dalam bab agama. Nah, bab agama terutama yang di sudut as-siyasah asy-syar'iyyah. Allah. Dia bukan tak kena di bab ibadat, ingat malah. Bukan tak kena di bab akidah. Akidah comel dah mana, salah. Bab ibadat subhanallah lebih rajin daripada kita lagi tahajud. Baca Quran. Tapi dia pergi silap mana? Silap di รื่องของการบริหารการเมืองการปกครองPergi silap situ. Pergi silapเรื่องของการบริหารการเมืองการปกครอง As-siyasatus syari'iyah. Dia pergi silap situ. Duk nak pada khalifah Islam, nak kepada pemimpin, dia duk kufur habis pada pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin negeri lain. Tu dia jadi satu wabak, satu bala baru yang mari duduk timbul sampai hari ini, satu orang panggil drama barulah, satu drama baru. Dan masya-Allah ISIS setelah daripada dia mereta, nah dia baru ni, lah ni duk pergi gaji dah ni. Digaji kepada kerajaan dia lah. Duk kerja di kawasan Syria dengan Iraq ni, duk digaji. Kereta apa pakai kapal Daulah Al-Islam. Nah, Daulatul Khilafah boleh pakai kereta. Dan ada sumber keuangan yang paling banyak sekali kerana duk dijaga kumkrong minyak. Telaga minyak hak besar sekali di Syria, telaga minyak hak besar sekali di Iraq dijaga oleh Daesh ataupun ISIS ini. Persoalannya,เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ร่ำรวยมหาศาลที่สุดในโลกขณะนี้ boleh jadi ke? Tak cuba mikir boleh jadi kalau jadi kaya kita lagi. Hak niคือเล่นการเมือง Kerana apa? Kerana di Syria ni kita kena tahu telaga minyak dia tu banyak sekali tapi dia tak jadi semacam OPEC. Subhanallah. OPEC ke OPEC? OPEC. Tak ada jadi semacam OPEC. Syria. Dia boleh gali hatta minyak pada Amerika dan Eropah sebanyak lebih daripada 500,000 baril tawan. 500,000 baril tawan. Tapi 500,000 baril tawan ni bukan milik kerajaan, milik trakun anak cucu Bashar al-Assad. Boleh duit dia. Seorang pribadi dia. Sultan negeri itu dia buat supaya kebun dia. Bukan rakyat. Rakyat duduk dengan api, tak ada elektrik lagu tu. Masa 200, 300 tahun dulu orang Syria duduk lagu mana? Lagu tu lah. Kecuali di Bana-Bana. Itu lain. Di Bana-Bana, tempat Bana-Bana tak apa. Tapi kok perkampungan, lagu tu lah. Sesak. Nah, kerana apa? Sultan negeri itu, harta kekayaan itu dirampas oleh Bashar al-Assad. Jadi balik numpung, balik dia pun tengok tempat-tempat hak strategik, tempat-tempat hak telaga minyak dikuasai oleh Jabhatun Nusrah. Nah, dan di Iraq pun boleh boleh dikuasai oleh pemberontak rakyat ni. Kalau gitu mung tak kuasa lagi nak jaga minyak aku suruh ISIS ni pula jaga. Nah, tu kalau gitu buat kerongkang yang terbesar peringkat dunia, suruh ISIS tolong jaga. Tony ISIS คือผู้คุ้มครองน้ำมันแทน Bashar Assad แล้วก็แทน
Malik apa dia Nuri Maliki. Itu ya cerita. Di antara pun payut. Tapi hak lain lagi tu subhanallah, cerita dia panjang ya ikhwan. Panjang, pentingnya kita sekarang learning. Bagi saya tak semabur dah. Tapi pok-pok kita nak kata wahweh, nak kecek kedai kopi lagi, itu serah. Kerana saya ada 100 orang ulama dan 10 orang persatuan ulama sedunia. Dia benar ni tak boleh nak kecek di kedai kopi. Nak ambil alat gapo nak main kecek. Kita nak ambil alat gapo nak main kecek. Tak ada alat, kita tak ada alat. Gapo saja politik kan mengang le kon le liam nak tengok apa dia panggil raya Cina pun kita tak faham dah. Maka bagaimana dengan alat apa dia dengan lakonan yang disindewarakan oleh pihak musuh-musuh al-Islam. Supaya dengan dulu dah. Masa turun komuni dulu, sutai dunia dia main. Boleh tipu habis. Hizbullah mari, sutai dunia. Ni daulah Islamiah. Siapa kau ulama, ada seorang ulama Maqdisi. Nah, Maqdisi ni orang Lebanon. Nah, ulama hak duduk dalam medan Iraq dan Syria. Sesiapa yang percaya kata daulah al-Islamiah ni boleh mengembalikan kegemilangan al-Islam, maka dia tu supaya dia biasa percaya kata Hizbullah boleh perang dengan Israel. Dan balik dia tu dia kata Hizbullah dan ISIS ini adalah 2 ด้านแห่งความหลอกลวงของเหรียญอันเดียวกัน dua keping pembohongan dalam siling yang satu. Nah, ikhwan, sebab tu kita jangan duduk terpesona dengan nama. Fajar kena tubik cerak, insya-Allah kita boleh semaya subuh cerak dalam waktu. Tapi bila hak tu serah pada Allah SWT. Sekarang learning tiap-tiap orang kalau mati hari ni, mati esok sebelum terbentuknya khilafah al-Islamiyah, orang tu kalau dia semaya 5 waktu, turut syariat Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dia masuk syurga insya-Allah. Masuk syurga dah. Orang perempuan dia taat pada suami, tak pergi ke rumah, dia tak keluar daripada rumah. Orang tu masuk syurga, dijamin oleh Allah. Rasul ayat dah. Dalam hadis banyak-banyak, siapa amalan yang gapo itu amalan yang boleh membuatkan aku masuk syurga? Nabi ayat. Tak itu kan? Tu sekadar tu. Tapi sekiranya khilafah al-Islamiyah, Amirul Mukminin terbentuk, tapi dengan berlumuran darah, dengan darah, kita nak buat gapo? Kita nak buat gapo? Tu dia panggil satu apa dia bahaya barulah insya-Allah. Banyak maklumat tapi saya nak ringkas sekadar kata ini adalah satu lakonan baru, dan ini adalah satu khawarij yang baru yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puak kita kena hidup baca hadis khawarij, sungguh lagu mana? Sifat-sifat khawarij lagu mana yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 1000 tahun yang dulu. Gapo dia khawarij? Tubik dan gapo dia khawarij pada masa Sayyidina Ali dan pada masa Muawiyah. Dia nak inil hukmu illa lillah. Dia tak say Ali, dia tak say Muawiyah. Bukan tak say saja, dia mengkufur Ali dan mengkufur Muawiyah. Tak itu kan? Lepas tu dia wa'i slogan, inil hukmu illa lillah. Hukum tak ada dah kecuali Allah. Sayyidina Ali rakyat kata, kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Kalimah kena dia kecek,แต่มีนัยยะแอบแฝงที่ไม่ถูกต้องและก็ที่เป็นโมฆะ ada agenda tertentu. Learning ISIS duduk guna kalimah khilafah al-Islamiyah. Hadhil khilafatul Islamiyah kalimatun เป็นคำที่ถูกต้องแต่มีนัยยะที่ปลอมที่จอมปลอม. Tu nak ayat kata lagu itulah cerita apa dia mengenai ISIS apa dia saat ni. Dan kita boleh tengoklah lagu mana lagi, cuba tengok perkembangan. Tapi saya nak pesannya, kita ambil dahan kayu daripada pohon kayu. Maksudnya lagu mana? Ambil berita hak sungguh. Jangan duduk ambil berita hak The Nation, Thairat, Daily News baca, concek, congkau, sudah selalu dah.
Nah, demo ni dia mau ambil tangdun daripada Euro. Dia mau nak murih pada ISIS, buat cerita pasal jenis tak kena, tapi pada hakikatnya dia mau kamlang promote ISIS. Seolah-olahnya learning orang hak duduk perang, orang duduk menetai kerajaan Iraq, orang hak duduk menetai kerajaan Syria, learning me ISIS faidio. Ini memangถูกต้อง ISIS เป็นกลุ่มเล็กๆ jadi กลุ่ม kecil-kecil ya. Ada lebih kurang sampai ke 500 orang, sampai ke 1000 gitu ya. Tidak ada perangai langsung. Kalau kita pergi pada media sungguh, kita pergi tengok pada tempat, tengok pada ulama-ulama, tidak ada perangai, satu bahagian sahaja. Hak dok perang boleh setengah daripada Iraq baru ni pun bukan dengan sebab ISIS, bukan dengan sebab Daesh, tetapi ia adalah satu saurah sya'biyah dia panggil. เป็นการปฏิวัติประชาชน hak ni hak Amerika pelik ni, hak balik barat tak faham lagu mana ni. Sebab tu kena wi kepada Daesh, kena wi kepada ISIS hak ni, dan usaha tinggal tempat-tempat perkampung apa dia, tempat-tempat kamp askar dengan senjata banyak apa semua, lari habis untuk nak suruh lain lakon, suruh ISIS mai serang tempat dia lari. Paling kurangnya ada senjata besar. Ni dia ISIS. Dan pada mula sekalinya ISIS tubik daripada mana? Tubik daripada Gok dia panggil Gok Abu Gharib di Iraq. Panjang cerita. Dan mana tubik dalam sekitar 500 orang. Hekuk mah. ถามว่าแหกคุกได้ยังไง bukan pileng tak apa lah. Nah, tu pun tak tahu Quran lagi pileng baru ni, tak ada. Hak ni semua sekor tak boleh masuk, tak boleh tubik. Data-data 500 orang boleh hek kuk ma. Leka prakat catang ISIS ni daripada tubik daripada gok tu. Jadi cerita rumut, ceritanya lep lap selap sapson tak tahu mai ke mana. Penting K6 demon ni mengikut yang saya tahu ialah K6 yang datang daripada pelbagai orang panggil ideologi yang paling ringkasnya ialah mereka dendam dan marah kepada Islam dan Muslimin itu ya, dan tidak menguntungkan kepada al-masyru' al-islami. Lahirnya ISIS tidak menguntungkan kepada kerongkaan al-islami sikit pun, bahkan menguntung kepada perancangan jahat pihak barat untuk nak becek Syria dan becek Iraq. Sekarang ni jadi Iraq jadi 3 negeri, 4 negeri dah. Dari 4 negeri ya. Negeri hak Syiah mereka. Negeri hak Ahli Sunnah, puak-puak rakyat mereka. Negeri hak ISIS mereka. Pak Kurdi sah lagi. 4 negeri dah. Syria pun lah ni jadi 2-3 negeri dah juga. Bashar mereka 1 negeri. Hak Ahli Sunnah mereka 1 negeri. Dan sikit lagi boleh jadi Daesh mai Israel pula dah 3 negeri. Dia panggil asbahati apa dia Daulah Islamiyah Duailat, jadi rat noi becek cian bang jadi halu. Prakak dak lagi Lebanon lah ni ikhwan. Lebanon 3 negeri dah. Kata ya Lebanon tu, tapi hakikatnya 3 negeri dah. Syiah duduk pihak selatan, duduk tang tontai Hizbullah. Ada Sunnah tak ada, Sunni tak, apa dia Kristian tak ada situ. Hizbullah pun kerong luan-luan. Mari di Lebanon, Kristian setengah, Ahli Sunnah setengah. Puak Ahli Sunnah ni, hak tempat Kristian duduk mereka juga. Pen Samsun. Nah, ingat malah. Nah, lama-lama nak jadi pengadil Thai lagu mana. Tak tahu lah. Thai Isan masa dulu. Tapi lain boleh tak ada lah. Nah. Israel, Palestin, tiga negeri cerak dah. Mula-mula nama Palestin. Tapi lah ni, negeri Yahudi, negeri West Bank ni hak puak masa apa dia Jamal Abdul Nasir dulu. Tak ada Jamal Yasir Arafat dulu. Hak puak lapis puak sekular, puak lapis apa dia latik cat nium. Lepas tu Gaza ni hak puak Islam sungguh, nak pada sunnah sungguh. Ini Gaza ni masya-Allah luas dia 15 kilo, panjang dia 30 kilo. Sirai hasib tarang kilometer. Orang duduk 2 juta orang lebih lah ni. Luas 15 kilo, panjang 30 kilo. Ya. Jadi 1 negeri situ.
Sutai ampa. Boleh dia tak hafal sutai ampa. Tak siapa sutai ampa, orang duduk 2 juta lebih. Nah, negeri mari mana negeri 2 juta ni? Mari daripada Israel ni, Israel mari duduk hamba sutai kapung, mari duduk buat rumah. Nah, mari duduk sodak sutai kapung, tak tahu nak pergi mana, rumah tak ada. Mari lagi duduk di Gaza ini. Itulah cerita dia dah. Itulah saya rasa insya-Allah masa mungkin tidak mengizinkan saya duduk nak apa dia nak pergi tengok lagu mana ni. Kita cuba tengok hak plastik lah deh. Plastik kita tengok ni dulu. Nah, ni dia panggil Abdul Aziz Al-Fauzan, seorang ulama yang terkemuka di Saudi. dia kecek lagu mana? كشفت لنا أقنعة أولئك المجرمين الخوارج الذين يرفعون راية الجهاد. وكما قلت ربما يعني أولهم بدأ غيرة على دين الله عز وجل وأراد أن يعالج الخطأ بخطأ أفحش منه والظلم بما هو أشد ظلما منه. مع الأسف الشديد حتى اخترقت هذه الجماعات وصارت ألعوبة في يد هذا الحلف الصفوي الصهيوني الصليبي. أي بلد يريدون تفجيره فأحسن وسيلة أن تأتي بهؤلاء الخوارج ليفجروا. ولا يقطع الشجرة إلا حقيقة هذا الواقع مع الأسف. وإذا أنكر عليه sebagai ringkasnya Malik Syekh Al-Fauzan ni dia buat satu ringkas yang kata ini adalah satu khawarij dan tidak menguntungkan timbulnya ISIS ini, tidak menguntungkan kecuali perancangan jahat Islam untuk nak menghancurkan Islam daripada dalam. Hancurkan Islam daripada dalam. Terutamanya fikrah runreng ni. Dia mau ni runreng sungguh. Runreng. Orang buat dosa kecil pun kufur dah. Ni orang buat dosa kecil kufur ni awal-awal bid'ah yang berlaku dalam alam Islam. Nah, dosa kecil kufur. Nah, salah dengan orang kafir kufur. Kau dah tu ya tengok orang duduk apa dia pemimpin-pemimpin duduk salah dengan shake hand dengan pemimpin kafir dah dia tu. Subhanallah. Semudah itu kelimah-kelimah kafir. Lepas tu dia lebih daripada khawarij hak dulunya. Setelah pada kufur halal darah pula dah kena pergi bunuh. Wallahi sekarang ni beratus orang lebih dah pemimpin-pemimpin hak mujahidin di Suria dan di Iraq kena bunuh oleh mereka ini. Dan ada klip saya tak ada waktu baik, mereka sedang duduk mengucap la ilaha illallah, main duduk kat. Duk sebut la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Ada setengah-setengah duduk lagu tu. Tangan duduk lagu tu. Wahdaniyatullah. Duk kena kerak tekak. Siapa kerak tekak? ISIS ni. Bahawa sudah kerak tekak, Allahu Akbar, takbir, takbir, Allahu Akbar, Allah. Ambil mayat tu, lepas dalam cerong dia. Dalam cerong jatuh, mari tak tahu dalam berapa puluh mek pula situ. Ini adalah daulah Islam. Daulah Islam kalau ini persoalan. Seorang nyawa Islam sahaja yang dibunuh. Nabi ayat kata terlebih baik di sisi Allah daripada hancur sutai dunia ini. La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min ihraqi dami mri'in muslim. Hadis sahih. Jadi nak ayat kata lagu mana cerita dia? Tu dia. Kemudian cuba kita tengok hak berlaku di Palestin, ya. Ni hak cerita, hak ni hak lama dah. Hak ni hak bukan hak terbaru dah. Allahu Akbar. Hak terbaru. Ini di Palestin, ya. Di Palestin. Tapi bukan hak terbaru dah. Lagu ni lah. Hak 3 hari baru ni apa dia Israel mari duduk telum sebanyak lebih daripada 900 kali, 900 cut. Kau roy kuat cut. Dalam berita ayat kata sekadar 80 orang yang mati. Yakinlah bohong. Belawak serak. Bukan 80 orang. Tapi kita tak tahu. Kena kun kita tahu. Nah, bukan 80 orang. Dan kalau mati misalnya 200, kena ayat kata sakit tu kena kun 2 isim. Golek lagu tu. Kalau mati 200, orang sakit kena 2000. Jadi dia panggil satu kejaman baru. Ambil mari tengah-tengah dalam suasana
umat Islam duduk gila, duduk cheer bola. Tak ada arah sini, cheer bola. Suara teriak pok-pok plastik tu, maknanya kalau nak banding dengan suara cheer bola ni lebih derah suara bola lagi. Suara cheer bola. Masa hak kita duduk kecek ha bola, duduk tengok ha bola tu lebih banyak daripada kita buat perhatian di saudara kita di Palestin lagi. Hak ni hak terbaru dah. Kemudian cuba kita tengok bagaimana kekejaman Syiah di Syria, ya. Seorang ni duduk turis belakang, lepas tu duduk buah garis atas belakang dah. لا ما يفيد وياهم، ما يفيد، ما يفيد. يعرف يخلي عبوات. تعرفون مو العبوات وتترامون ويانا خواتي القحبه ايش عرفتونا؟ نفرح الزهره هاليوم بيكم خواتي القحبه ساقطين. سيد الرئيس Kita tengok rekah-rekah gitu ada masa tak ada. Nah, kemudian akhir sekali sebelum akhir, nah kita berasa kata nak dengar suara ni lah yang agak menjadi apa dia, ada orang ayat kata saya kalau tunjuk hak lemah sama. Nah, tunjuk hak kena duduk buat nyanyi duduk apa, dan memang benar lagu tu sungguh. Di Suria sekarang dah ni orang mati 300,000 orang. 300,000 orang dalam masa 3 tahun, 300,000. Kena lari lah ni naik sampai ke 15 juta dah. Tak ada rumah 15 juta. Rakyat kita 3 cangwak ni 1,800,000 dah. Duduk 1,800,000 ataupun 2 juta tinggi. Dia 15 juta tak ada rumah. Nah dah. Lepas tu kita nak cari hak mana? Nah, kita kena cari apa dia? Away from this land. Nah, cuba kita tengok. Wallahi, I am so proud because this is a form of jihad and this hurts your enemy more than a bullet hurts them. When they know young men like yourself, Nah, cuba when kita they know baca. young brothers and sisters like yourself who are so concerned about a matter they thought they made you forget it, but they are wrong, because as long as we live and as long as we breathe air, Palestine will never ever be forgotten. And this is the message that we send clearly to the Zionist Israeli regime. No matter where we are, even if we are at the other side of the world in Australia or the other side of anywhere, Palestine will never ever be taken away from our hearts, because Palestine is in our hearts. This ummah is in our hearts. And wallahi, my brothers, I do say it. You remembering Palestine, you gathering for Palestine, you thinking of Palestine, you thinking of the Palestinian people. Wallahi, this hurts your enemy more than a grenade, more than a rocket, more than a bullet, because this is their main target. They want you to forget it. They want you to be disattached from it. They want you to be away from it. But this night and this gathering sends a very clear message to them. This will never ever happen. This would never ever happen, not to us. Because we are a strong ummah. We are the ummah of Muhammad. We are the ummah of Umar. We are the ummah of Salah ad-Din Ayyubi. My brothers and my sisters, we are sad. We are grieved. We are very upset to see what's happening to our brothers and sisters in Gaza. And that's not only happening this week, by the way. This aggression, this oppression, this injustice, this tyranny has been taking place for over half a century. It's not now. We are just aware of it now. And we are thinking of it now. But this aggression, this oppression, this injustice, this killing, this brutality has been taking place for over half a century.
Muslims have been dispossessed from their lands. Their water is being taken away from them. Their food is being taken away from them. Their shelter is being taken away from them. Their land, their ancestries and descendants and grandparents and forefathers. Ya, saya minta berhenti sekadar apa ni, kemudian kita cuba akhiri dengan satu doa satu doa, dan kita cuba berkati doa dia. Ini hak terbaru dalam masa 3 hari ni. Berlaku di Palestin. Allahu Akbar. Allahu a'azzu min khalqihi jami'an. Allahu a'azzu an nakhafu wa nahdhar. Na'udzu billahi alladhi la ilaha illa hu. الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر إسرائيل وجنودها وأتباعها وأشياعها من الجن والإنس. اللهم كن لنا جارا من شرهم. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون. اللهم اكفهم شر إسرائيل الظالمة. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. قتلة الرسل والأنبياء ظلمة العز للأبرياء. Itulah sebagai ringkas ya. Saya tak ada nak ayat, tapi nak ayat kata umat Islam sekarang ni kita tak ada nak sia. Apa dia luka lama tu luka baru pula dah. Pas tak tahu di antara luka lama dengan luka baru tu hak mana lebih besar lama, hak mana lebih teruk. Nah itu saya rasa itulah sebagai ringkas, dan saya rasa apa dia setelah daripada kita tahu apa dia penderitaan umat Islam sekarang ni, kalaulah hati puak kita ni tak terdenyut lagi, kita kena minta berdoa kepada Allah SWT supaya Tuhan mari hatta hati baru. Suruh saling hati ni, suruh mari hati baru. Kerana dia tak ada dia tak ada hati dah. Tak ada hati dah tu. Dan saya yakin kata puak kita berdenyut belaka. Insya-Allah. Dalilnya dalam masa 5 hari kita buat satu derma kilat peringkat Nagitai, seluruh Nagitai ni. Sekarang ni kita boleh kumpul sebanyak 2 juta kub. Alhamdulillah, 2 juta. 2 lan baht. Nah, cuma demo tak boleh nak on hari ni. Tak boleh nak on pun ada duduk ceng. Persong ayat kata demo kumpul kapun tu 100,000, kapun ni 200,000, kapun ni 150. Duduk kumpul. Jadi memang ini menggembirakan kita insya-Allah. Dan cerita-cerita lagu ni tu dia panggil sebagai petanda kata umat kita ada hidup lagi. Ada lagi nadi. Duk denyut lagi. Kalau kutip serah lagi. Kutip serah lagi ni insya-Allah. Jadi tak ada orang duk kutip kalau guna lah ni. Kutip serah. Kita jangan wisapa ke perekat, kutip tak serah jadi kebah. Tu susah bahaya. Kalau kutip tahu mana kebah tak serah, hak tu bahaya. Tapi saya yakin di tempat kita insya-Allah kutip serah lagi.
Nah, cuma dia panggil perlu pada masa-masa dan kita berdoa lah. Nah, kita tengok masyarakat tempat demo, masyarakat Kelik mai, masyarakat tempat kita lagu mana. Nah, sekarang dah ni. Nah, ya baghiyal khair aqbil. Orang nak kebaikan buat lagi. Terus, jangan berasa puas. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu berangan-angan dan menganggap kata mung tu duduk buat kerja, buat amal ibadat. Banyak dah dengan Islam. Dak. Sikit baru. Habis 100,000, 200,000, sikit dengan Allah SWT beri dengan segala kemewahan ini. Di tempat-tempat demo, makan kucing ya akhi. Makan kucing. Ulama fatwa boleh makan kucing dah. Dan saya banyak lagi YouTube, duduk makan, duduk kutip upuk-upuk untuk nak goreng upuk dan nak buat sup upuk dan sebagainya. Siapa ke peringkat ini? Nah, demo boleh, kita boleh makan buffet, makan keluarga saing, keluarga kita, 800, 900, sidai sekali kita makan. Wallahi di sana 800 kok boleh sara hidup sekeluarga 2 minggu. Saya nak kata nak buat satu nerenung, nak buat lagu mana? Wipok kita ni tak sah buka puasa sehari lagu mana. Sekadar dengan buah tamar, nasi, ikan kering apa semua. Hak lain tak sah, hak merah kuning apa semua. Ambil ngop hak ni, gi tolong saudara kita di Syria dan di Palestin lagu mana. Kita boleh buat. Pak tengok esok mati ke tak? Tak mati pun. Jadi kita nak buat lagu mana, kita nak menjimatkan. Saya tak say nak suruh buat kita ambil daripada bank. Waktu ambil daripada bank beratus-ratus, tak. Nak buat kita jimat makan hak kita buat harian. Kita dok kutip, dok tahu ditung sapah makanan kucing. 50 kok sehari, 50 kok sehari, dah tahu tak? 50 kok. Lepas tu kalau kita 50 kok, kita belanja dalam sebulan 30 hari, 1,500 kok. Hak kita duduk tahu, sore-sore satu keluarga boleh banyak anu. Dan benda ini orang panggil sangat perlu oleh apa dia sekarang dah ni. InsyaAllah saya akan bawa amanah ini. Dan sekarang dah ni duit di bank panhanya dia mau tak boleh own hari ni. Tak boleh own hari ni. Tapi duit ada di bank dah dalam sekitar 1,400,000 lah. 1,400,000. Lepas tu saat ni dipalah 170. Duduk ada di dia. Nanti own. Dah di Bapu lebih kurang 150, 160. Dan saya tahu juga di sini juga 100 lebih juga. 170, 180 juga. Dia betul dekat dengan 100 lagi. Nah, jalan. Terubah beratus juga. Jadi, saya duduk jaga kata 2 juta boleh. Nah, lepas tu kita jid lah sampai 4 Nah, untuk kita nak apa dia dan insya-Allah kita bakal doa lah. Nah, apa dia saya akan apa dia musafir esok. Dan apa dia di Turki dan di sana dia ada persatuan seluruh dunia sebanyak 30 persatuan lebih. Dia buat satu kerongkan Nabdul Hayah, Cipecon Ciwit. Dia minta buat kita tolong jadi Cipecon, tolong jadi nadi-nadi untuk nak pergi sambung nyawa-nyawa mereka. Kita nak pergi, kita tak ada pergi duduk sakut paut dengan tentera, dengan alat senjata dak. Kita nak pergi hak ni, hak duduk tak boleh makan ni. Hak tak boleh makan, tak boleh pakaian dan sebagainya. Ada hak 700 kok, ada hak 500 kok, satu pack tu, wi susu, wi gandung pada anak, beli pampers dan sebagainya. Semua tu kita nak wi 2 juta dan serah ke dia lah. Kita tangpa kata kita nak wi ke dia 2 juta insya-Allah dan apa dia nak buat apa cuma kita apa dia saya nak tentu juga kata di antara 2 juta tu nak beli kereta. Nah, road Payaban boleh sutir. Harga dia 300,000 kok. Nah, harga dia 300,000 kok. Nah, 300,000 kok tu murah. Harga kereta van kana dia ambil kereta apa dia kereta mesam dah. Saya tanya apa tak ambil baru. Oh, dia kata perih pak aku perih. Dia nak ambil apa baru. Nah, ambil kereta second hand dah, beli 300,000 dan buat road Payaban. Nah, hak tu jadi boleh stokor hak tu 300,000. Lepas tu hak lain tu suruh dia untuk nak beli alat-alat apa dia makanan dan alat perubatan kepada umat Islam apa dia di Suria. InsyaAllah kita pakat bantu lagi. Dalam masa yang ada dalam sekitar 18 ni kita bantu lagi, lagi dan insya-Allah kita akan apa dia mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala merestui amalan kita. Allahumma taqabbal, Allahumma ja'alna mimman shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.